Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita sambung dalam usul sunnah lil Imam Abi Bakar Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala anhu yang meninggal tahun 220 Hijrah. Telah lalu 2 poin, iaitu haddathana Bishr ibn Musa haddathana al-Humaydi qala as-sunnatu indana aw usulu sunnati indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa anna zalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla wa anna al-imana qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi'amalin wa la 'amalun wa qawlun illa biniyyatin wa la qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bisunnatin. Dasar akidah as-sunnah di sisi kami adalah seorang itu beriman dengan ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, serta dia mengetahui bahawa apa yang telah ditetapkan untuk menimpanya tidak akan terlepas daripadanya, dan apa yang ditetapkan untuk terlepas darinya maka akan menimpanya. Wa anna zalika, dan bahawasanya kesemuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Humaydi. Maka dia memulakan risalahnya itu dengan membicarakan persoalan al-qada'u wal-qadar. So al-qada'u wal-qadar sebagaimana yang telah pun lalu ialah beriman kepada ketentuan baik dan buruk. Qada' adalah ketentuan Allah yang berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Qadar adalah benda yang berjalan menepati apa yang ada dalam ilmu Allah. Itu maksudnya. Qada' qadar. Qada' Allah tentukan. Allah tentukan itu dengan apa? Dengan ilmu Allah. Dan ketentuan Allah itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan telah pun ditulis sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berikutnya, qadar, maka benda yang berjalan, yang terjadi menurut ilmu Allah dalam qada' tadi itu dipanggil qadar. Telah sesat di dalamnya puak-puak yang sesat, Jabariyah dan Qadariyah. Dengan mereka menyatakan bahawasanya Jabariyah seumpama mereka kata ketentuan Allah Ta'ala itu dimajburkan atas kita, diwajibkan atas kita. Bermakna kita buat baik ke, kita buat buruk ke, semua dipaksa oleh Allah Ta'ala. Adapun Qadariyah, mereka menyatakan bahawasanya setiap makhluk menciptakan amalan. Maka kedua-duanya adalah sesat. Yang kedua disebut oleh Al-Imam Al-Humaydi, dan bahawasanya iman itu adalah pengakuan dan amalan. Ia bertambah dan ia berkurang. Tidak bermanfaat pengakuan lisan tanpa perbuatan, tidak bermanfaat pengakuan lisan dan perbuatan anggota tanpa niat. Dan tiada manfaat bagi pengakuan lisan, perbuatan, anggota dan niat di hati melainkan berasaskan sunnah. So itu yang kedua. Menyelisih padanya juga ahlul bid'ah yang menyatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang.
dan sebagainya seumpama puak-puak murji'ah yang menyatakan iman tak ada kena-mena dengan amalan. So ini juga telah pun bercanggah padanya ahlul bid'ah. Yang ketiga pada hari ini, as-sana'u 'ala sahabati ridwanullahi 'alaihim, iaitu menyanjungi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai mereka, ridwanullahi 'alaihim. Kata al-Imam al-Humaidi, wat-tarahhumu, muka surat 71. Wat-tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Fa inna Allah azza wa jalla qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dan antara akidah ahli sunnah itu adalah mendoakan kerahmatan, tarahum, doa rahmat. Mendoakan kerahmatan buat para sahabat Rasulullah kesemuanya sekali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang beriman yang datang selepas daripada mereka, iaitu selepas daripada para sahabat. Datang orang beriman lepas daripada itu, يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, mereka memohon doa kepada Allah, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dalam nota kaki itu dia kata, sambungan ayat tersebut adalah, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami, iaitu wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu innaka raufun rahim. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau dan jangan engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belah kasihan dan rahmatmu. Lihat tafsiran Sa'ad ibn Abi Waqqas berhubung ayat ini di dalam Minhajus Sunnah dan selain daripadanya. So itu ayat surah Al-Hasyr ayat 10. Surah ini umum kan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Walaupun manfaatnya kita ambil umum, tapi ayat ini merujuk kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang datang lepas daripada golongan generasi para sahabat. Mereka doa ke Allah, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa dia? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan jadikan dalam hati kami, jantung kami ini, rasa hasad dengki kepada mereka. Tak boleh. Ini doa yang Allah sematkan dalam Al-Quran. Tak boleh ada bagi orang beriman, hati mereka ada rasa hasad dengki, rasa benci kepada sahabat Nabi. Itu bukan ahli sunnah. So ahli sunnah adalah at-tarahum, mendoakan rahmat kepada mereka. Falan yu'mina illa bil istighfari lahum, maka tidak akan beriman seorang itu melainkan dengan meminta keampunan buat mereka. Faman sabbahum aw tanaqqasahum, sesiapa yang mencela mereka, sabbahum, kutuk mereka dan mencela mereka, aw tanaqqasahum, ataupun melecehkan mereka, menguang-uangkan hak mereka, aw ahadan minhum, ataupun salah seorang daripada mereka. Salah seorang pun tak boleh. Salah seorang daripada mereka, falaysa ala sunnati, maka orang itu tidak berdiri di atas sunnah. Orang itu tidak ada atas sunnah. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, dan tiada baginya bahagian daripada harta al-fai'. Maksudnya, orang yang tak memohon keampunan untuk para sahabat Rasulullah, ataupun ada dalam hati mereka benci, ataupun mengurang-urangkan hak mereka, walau seorang daripada mereka, tidak ada habuan fai' sikit pun. Apa maksud al-fai'? Nota terjemahan bawah tu, al-fai'.
Mana yang dia terjemah? Ha? 89 90. Al-fai' adalah harta rampasan yang diambil daripada orang Islam, daripada tentera kafir yang bukan dari jalan peperangan. Tak, yang Arabnya belah mana? Kalau ikut situ, oh tak ada. Dia, okey, nota penterjemah. Al-fai' itu adalah harta rampasan yang diambil bukan daripada jalan perang. Itu maksud al-fai'. Ghanimah adalah harta yang diambil dari jalan perang. Al-fai' adalah harta yang diambil rampasannya bukan dari jalan peperangan. Tak ada peperangan, Islam tawan ke apa benda, ataupun Islam masuk, ada harta orang kafir, boleh ambil al-fai'. Maksudnya, walaysa lahu fil fai'i haqqun. Akhbarana bizalika ghair wahidin an Malik ibn Anas annahu qala qasamallahu ta'ala al-fai'i faqal. Demikian itu adalah sebagaimana yang dikhabarkan kepada kami oleh sejumlah ulama daripada Malik ibn Anas. Maksudnya bukan seorang yang kata, bukan seorang yang meriwayatkan daripada Imam Malik bin Anas, annahu qal, dia kata qasamallahu ta'ala al-fai'. Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan harta al-fai' dalam firman-Nya, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim thumma qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. Harta al-fai' itu adalah bagi orang-orang yang memerlukan, yang berhijrah kerana dihalau keluar dari tempat tinggal mereka. Sehinggalah pada firman-Nya, dan juga ia adalah buat orang-orang beriman yang datang selepas mereka. Para sahabat berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara kami. Faman lam yaqul hadha lahum falaysa mimman ja'ala lahu al-fai'a. Justru siapa yang tidak menyebutkan permohonan ampun buat para sahabat, maka dia bukanlah dari kalangan yang layak memperolehi harta al-fai' tersebut. So itu poin nombor 3 dan yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam Usulus Sunnah. Poin nombor ketiga ini juga adalah menyelisih padanya ahli bidah, iaitu ahli bidah yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di kalangan puak-puak al-Khawarij dan berikutnya di kalangan puak-puak Rafidah Syiah. Ashab jamak kepada perkataan sahib, wal muradu bihi sahabi. Ashab maksudnya sahabi. Apa maksud sahabi? Yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, annahu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, beriman dengan Rasulullah. Wa mata 'alal Islam, mati dia atas Islam. Walau takhallalat riddatun fil asah, walaupun dia pernah riddah, walaupun dia murtad, kemudian berikutnya dia kembali kepada Islam, dia dikira sahabat juga. Qauluhu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Al-liqa'u a'am minal mujalasati wal mumashat. Al-liqa' berjumpa. Berjumpa dia kata lebih umum daripada mujalasah. Mujalasah ni duduk sekali, berjalan sekali dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, itu dah kira khusus lah. Tapi liqa' bertemu aja. Bertemu belum tentu cakap lagi. Baru jumpa je dikira sahabat. Al-liqa' berjumpa. Wa yadkhulu fi hadha ru'yatu ahadihima lil akhar. Dan masuk dalam takrifan ini ru'yatu ahadihima, salah seorang dari keduanya tengok. Sama ada dia nampak Nabi atau Nabi nampak dia. Maksudnya, kalau Nabi nampak dia, tapi Nabi tak cakap, dikira sahabat. Atau, tadi Nabi nampak dia. Atau Nabi tak nampak dia, dia nampak Nabi. Maka dikira sahabat. Laqiyah, jumpa. Ya'ni, imma ru'yatun Nabi lis-sahabi, adapun Nabi nampak lis-sahabi, atau ru'yatus sahabi, ataupun sahabi itu melihat Nabi.
walau lam taqa ainu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala zalika sahabi birru'ya. Walaupun mata Nabi tak jatuh tengok kat dia. Contoh dalam Fatuhu Makkah. Fatuhu Makkah tak? Ramai ada berbondong-bondong orang masuk Islam. Boleh jadi ada yang Nabi tak nampak pun sebab tak ramai. Ramai. Tapi yang ramai-ramai tu nampak Nabi. Maka hak ramai-ramai tu sahabat Nabi belaka. Sawa'un kanat tilka ar-ru'yatu bi nafsihi aw bi ghairihi wa ka'an yakuna dallahu 'alaihi ahad min an-nas aw min al-hadirin. Walau takhallalat riddatun fil asah. Hadza fihi isyaratun ila al-khilafi al-mahki fi al-mas'alah. Walaupun takhallalat riddatun, walaupun dia pernah murtad fil asah, dalam pandangan yang asah. Wa dallala ala zalika bi adillatin minha qissatul Ash'as ibn Qais dan sebagainya lah. Itu ada juga khilaf di kalangan para ulama lah. Dan ayat-ayat berkenaan tentang sahabat ni banyaklah. Telah pun kita lalu dalam usul sunnah Imam Ahmad hari itu. Dan para sahabat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa 115. Siapa yang menyelisihi rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, lepas datang daripadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikut jalan yang bukan jalan orang mukmin, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan bawa dia, bagi dia ikut apa jalan yang dia suka. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami sampaikan jalan yang diikut itu ke neraka jahannam. Maksudnya siapa yang ke neraka jahannam ni? Maksudnya siapa yang yushaqiqir rasula, siapa yang berpisah dengan Rasul. Yushaqiq, berpisah dengan Rasul. Berpisah tu maksudnya bukanlah berpisah pergi musafir. Maksudnya tak suka, memecahkan diri daripada Nabi, keluar daripada Nabi. Yushaqiqir rasul, kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, ikut jalan yang bukan jalan orang mukmin. Ayat ini sebut bukan jalan orang mukmin, dah tentu merujuknya jalan sahabat Nabi lah. Takkan jalan orang mukmin zaman sekarang. Ayat Quran ni turun zaman Nabi. Jadi orang yang yushaqiq rasul, orang yang menyelisih rasul dan mengikut jalan orang yang bukan mukmin, maksudnya bukan jalan sahabat Nabi, maka Allah izinkan, iradatillah, masyiatillah, Allah izinkan dia buat apa yang dia mahu. Maksudnya dia yushaqiq rasul, kemudian dia ikut jalan yang bukan jalan para sahabat, Allah izinkan benda tu berlaku. Tapi Allah tak suka dan Allah tak rida. Kemudian Allah akan jadikan hak jalan yang dia ikut itu, jalan yang bukan orang mukmin ni, maka jalan itu menuju ke neraka jahannam. Fahaula'is sahabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum lahum minal huquqi alaina wal wajibati syai'in kathir. Dan hendaklah kita tahu bahawasanya para sahabat ini yang Allah Ta'ala redha kepada mereka ni, bagi mereka wajib atas kita hak-hak yang perlu dipelihara dan juga kewajipan-kewajipan yang banyak. Min nashri mahasinihim, daripada kita menyebarkan kebaikan mereka, wa zikri fadailihim, dan menyebut kelebihan mereka, wa dhabbi anhum wa difa'i an a'radihim, dan juga mempertahankan maruah mereka, wa bayani manzilatihim wa taqaddumihim wa sabiqatihim, dan menjelaskan kedudukan mereka dan mendahuluinya kita, mendahuluinya mereka daripada kita. Kaifala wa qad rabbahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak, kerana mereka ini satu generasi yang ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nalu syarafas suhbah, dan mereka mencapai kemuliaan jadi sahabat Nabi. Kita tak dapat. Mereka dapat dipilih oleh Allah Ta'ala jadi Nabi, jadi sahabat Nabi. Wa ladzatan nazari ila wajhi Rasulillah,
dan lazatnya mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falwajibu an yakuna almu'minu ala hadzal amr. Maka wajib atas setiap orang beriman atas perkara ini. Wa an yuhibbahum, cinta kepada mereka. Wa an yataradda anhum, ridha. Wa an yataqarraba ila Allah azza wa jalla fi ula jalla wa ala bi hadzal i'tiqad. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan i'tiqad ni. Maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan cinta para sahabat. Cinta Nabi itu dah tentulah itu ibadat. Mencintai sahabat Nabi juga kita mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyintai para sahabat Rasulullah SAW. Wa an yalhaja bihi dauman fahum abarrun nas quluban. Dan mereka itu adalah manusia yang paling bersih hati mereka itu. Wa a'maqahum imanan, dan iman yang paling dalam. Wa ilman, ilmu juga yang dalam. Wa amalan, dan amalan mereka juga. Qala Allah Jalla wa Ala fi kitabil aziz, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Surah Al-Fatih ayat 29. Muhammad itu adalah Rasulullah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, dah tentu sahabat Nabi lah. Dan orang-orang bersama dengan Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar, sangat kerah kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, sangat merahmati, kasih sayang antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, kamu tengok mereka itu rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari-cari kelebihan dan redha Allah. Simahum fi wujuhim min asari sujud, kamu tengok wajah-wajah mereka itu ada kesan sujud. Kaifa la yakunu lahum hadzal fadl wa lahum hazihi rutbah wal manzilah wallahu jalla wa ala yaqulu fihim ma sami'tum. Dan cukuplah dengan banyaknya Allah sebut dalam ayat Al-Quran yang banyak, itu sendiri telah pun mencapai rutbah, manzilah, suatu kedudukan yang tinggi. Tak ada siapa dah lepas daripada para sahabat Nabi, kedudukan mereka lebih tinggi daripada sahabat Nabi. No. Tak ada orang yang datang sesudah sahabat Nabi, walaupun lebih alim daripada para sahabat Nabi, walaupun lebih warak daripada sahabat Nabi, no. Tak akan mencapai darjat sahabat Nabi pun. Berdasarkan hadis, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kamu mencerca, mencaci maki sahabatku. La tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban. Kalaulah salah seorang kamu menginfakkan seumpama gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, sedikit pun kamu tidak akan mencapai mud salah seorang daripada mereka, wala nasifahu. Mud adalah begini. Ini mud. Ni pun tak capai, half mud pun tak capai. Kita infaklah besar gunung Uhud, tara mana pun tak capai, setengah tangan kita pun tak capai kehebatan manzilah, kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka itu kenapa kita kata radhiyallahu anhum ajma'in? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Sebab itu ahli sunnah menggunakan radhiyallahu anhum. Kita kata radhiyallahu, Allah redha kepada mereka kerana Allah sebut dalam Quran. Maka Allah redha kepada mereka. Umum, semua sahabat kita kata radhiyallahu anhum. Termasuk Ali radhiyallahu anhum. Kita tahu karramallahu wajhah. Ahli sunnah tak sebut gitu. Ahli sunnah sebut radhiyallahu anhum. Karramallahu wajhah tak ada. Tak disebut. Bukan maknanya wajahnya tak mulia dah. Adakah wajah sahabat lain tak mulia? Wajah mereka semua mulia belaka. Disebut di dalam
Usul Sunnah Al-Imam Ibnu Abi Zamanin. Kita ada satu lagi Usul Sunnah Ibnu Abi Zamanin. Nama kita akidahnya Usul Sunnah juga. Imam Ahmad Usul Sunnah, Humaidi Usul Sunnah, Ibnu Abi Zamanin. Dia ada juga Usul Sunnah. Dia kata, Anil Imam Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Daripada Imam Ayyub As-Sakhtiyani, qala man ahabba Aba Bakrin faqad aqama ad-din. Siapa yang mencintai Abu Bakar, maka dia mendirikan agama. Siapa yang mencintai Abu Bakar, faqad aqama ad-din, maka dia mendirikan agama. Wa man ahabba Umar, siapa yang mencintai Umar, faqad awdaha as-sabil, maka jalannya cerah. Awdah as-sabil. Wa man ahabba Uthman, siapa yang mencintai Uthman, istanara bi nurillah, dicerahkan mereka dia itu dengan cahaya Allah. Wa man ahabba Aliyan, siapa yang mencintai Ali, faqad akhadha bil urwatil wuthqa, maka dia telah mengambil urwatil wuthqa. Itu satu ikatan yang kukuh. Urwati al-wuthqa. So ini disebut dalam Usul Sunnah Ibnu Abi Zamanin. Tengok ahli sunnah. Ni para sahabat semua tak ada beza. Maksudnya semua para sahabat ahli sunnah mencintai mereka. Tidak sebagaimana puak-puak Syiah merepek, Rafidah. Mereka mencintai konon-kononnya Ahlul Bait. Yang lain habis kapir belaka. Merepek. Habis kapir belaka, tinggal 2, 3 orang, 4 orang. Maka sebagai isyarat nak mengatakan dakwah Nabi ni kira gagal lah. Dah habis semua pakat murtad belaka. Zaman sahabat ini, orang-orang yang ditarbiah oleh Nabi lepas Nabi wafat murtad. Apa maknanya? Maksudnya engkau bukan mengutuk sahabat Nabi itu sebenarnya. Engkau mengutuk Nabi. Ini puak-puak Syiah. Lagi teruk daripada hak puak-puak Bani Israel. Hawariyun. Lagi teruk. Ni sahabat Nabi mereka pun mereka mengkafirkan. Puak-puak Rafidah. Dan puak-puak Khawarij juga begitu. Wa man ahsana ats-tsanaa'a 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq. Dan wa man ahsana, dan sesiapa yang ahsana sana, memuji-muji kebaikan para sahabat Rasulullah, maka dia telah selamat daripada munafik. Wa man tanaqqasa ahadan minhum aw abghadahu li syai'in kana minhu fa huwa mubtadi'un mukhalifun li sunnah. Dan barang siapa yang mengurang-ngurangkan salah seorang kelebihan mereka itu, aw abghadahu li syai'in, ataupun benci li syai'in, kana minhu, sikit daripada apa yang ada daripada para sahabat itu, fa huwa mubtadi'un, maka dia ahli bidah. Mukhalifun lis sunnah, bercanggah dengan sunnah, was salafis salih, dan para salafis salih. Wal khawfu alaihi alla yurfa'a lahu amalun ila sama', dan dibimbangi puak-puak yang seumpama ini, amalan mereka tidak diangkat ke langit, hatta yuhibbahum, sehingga mereka mencintai para sahabat Nabi keseluruhannya, wa yakuna qalbuhu lahum salima, dan hati mereka itu bagi puak-puak kepada para sahabat ini, hati jantung mereka itu salim, selamat. Wa akhraj al-Imam al-Khatib fil Kifayah bi isnadin jayyid min tariq Ibn Asakir أن الإمام أبا زرعة الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. Berkata Al-Imam Khatib dalam Al-Kifayah dengan sanad yang jayyid daripada jalan Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashq, anna al-Imam Aba Zur'ah ar-Razi, Imam Abu Zur'ah ar-Razi kata, Iza ra'aitar rajula, kalau kamu melihat salah seorang yang mengurang-ngurangkan hak salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia itu zindiq. Zindiq ni orang benci Islam, Zindiq orang benci Islam. Wa zalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam indana haqqun wal qur'ana haqqun. Kenapa? Yang demikian itu kerana Rasulullah di sisi kita ini benar dan Al-Quran itu benar. Apa maksudnya? Maksudnya, apa yang disebut oleh Nabi, Nabi puji para sahabat Nabi, tak benar. Benar. Dan apa yang disebut dalam Al-Quran benar belaka.
Kalau kita mengkafirkan sahabat Nabi, bermakna sebenarnya apa dia? Maksudnya kita tidak beriman dengan Quran. Itu je poin dia. So, puak-puak Syiah yang mengkafirkan sahabat Rasulullah, umat-umat yang kemudian sampai kepada kita pada zaman hari ini yang mencerca, mencaci maki para sahabat Nabi, bukan kau memaki sahabat Nabi dan mereka tidak kurang pun sedikit pun, dan mereka tak ada kesan pun. Tetapi sebenarnya kita murtad kerana kita seolah-olahnya menolak Al-Quran. Dengan ayat yang telah kita baca banyak tadi tu, Al-Quran memuji para sahabat Rasulullah. Bagaimana Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan memuji para sahabat pada waktu hidupnya Nabi, tiba-tiba lepas Nabi wafat murtad? Apa maknanya? Maknanya kau kata Quran ni tak betul lah. Quran yang cakap pasal para sahabat yang memuji was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kan Quran kata itu yang paling jelas. Ayat itu paling jelas. Was-sabiqun, orang-orang awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Tiba-tiba kita mengkafirkan muhajirin dan ansar. La ilaha illallah. Bermakna kita murtad. Murtad kenapa? Kerana kita tolak Al-Quran. Walaupun engkau kata engkau beriman dengan Quran, walaupun engkau kata engkau ahlul Quran, walaupun dia kata dia ahlul Quran, dia mengkafirkan sahabat Rasulullah, dia menolak para sahabat Nabi, maka hukum ni kafir. Sebab itu sabbus sahabah ataupun mengutuk ataupun mencaci maki para sahabat, maka hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Ulama tulis kitab, siapa yang mencaci maki sahabat tulis kitab lagi. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya yang menyampaikan Quran kepada kita dan sunnah Rasulullah itu adalah para sahabat Rasulullah. Yang sampai Quran kepada kita ni sahabat bawa. Yang sampai sunnah-sunnah Nabi ni sahabat bawa. Hak yang kita baca hadis tu bendanya. Haddatsana hujungnya apa? Qala Abu Hurairah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Bakar, berkata Umar, berkata Osman, berkata Ali, berkata Talhah. Tak nama sahabat tu hujung tu. Tiba-tiba habis semua kafir belaka. Bermakna kita tolak hadis lah. Bukan saja tolak Quran, tengok tu. Bukan saja tolak Quran, kita tolak hadis belaka. Murtad sungguh. Sebab tu para ulama letak bab sahabat ni dalam bab akidah. Dia tak dalam bab akidah. Dan Imam Humaidi bubuh dalam dia punya 7 poin yang paling penting dalam dia punya usul sunnah ni, nak bagi tahu puak-puak ahli bid'ah yang menyelisihi ahli sunnah dalam bab ni. Kenapa dinyatakan? Kerana para sahabat ini banyaknya puak-puak ahli bid'ah mengurang-urangkan hak mereka. Wa innama yuriduna an yajrahu syuhuduna liyubtilul kitab was sunnah. Dan mereka ini nakkan apa? Mereka ni nak supaya membatalkan kitab dan sunnah. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqatun. Muncul puak-puak anti hadis ni, maka awal-awal hak puak-puak kafir hak dah buat kerja ropi ni, dan puak-puak kafir hak yang buat kerja ropi ni bukan hak mereka yang pertama. Tak. Kalau tak hak dimulakan oleh puak-puak Khawarij, yang tak dimulakan oleh puak-puak Rafidah Syiah, maka zaman awal Islam yang mengutuk para sahabat Nabi, mengkafirkan para sahabat Nabi, siapa kalau tak Al-Khawarij yang mengaku Islam, yang mengutuk dan mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat Nabi, tak ke puak-puak Syiah Rafidah, tak ke mengaku Islam. Adapun Abu Jahal, adapun Abu Lahab, adapun orang kafir musyrikun Quraisy, tak ke mereka ada berkata seumpama puak-puak yang mengkafirkan sahabat? Tak. Hak tu yang Abu Sufyan kata, aku tak pernah tengok orang yang mencintai Rasulullah sebagaimana sahabat mencintai Muhammad. Aku tak pernah tengok. Tak pernah tengok ada orang mencintai sahabatnya seumpama sahabat Nabi mencintai Rasulullah. Kata waktu itu orang kafir musyrikun ataupun apa nama Abu Sufyan pada waktu itu kafir lagi. Datang puak-puak yang mengaku Islam Khawarij dan puak-puak Syiah ni mengkafirkan sahabat Nabi, tak lagi paling teruk.
Lepas daripada itu, muncul Mu'tazilah, muncul ahli-ahli bid'ah yang banyak ni. Lepas tu, mereka, last sekali kita tengok apa nama pok-pok yang menimbulkan apa nama syubuhat dalam hadis. Mana kalau tak diambil daripada ahli bid'ah yang telah menelisih jalan ahli sunnah tak? Maksudnya kita dah tengok orientalis tak? Orientalis mengkafirkan, orientalis buat buku memburuk-burukkan sahabat Nabi. Ingat orientalis buat dulu pun dia ni. Dah, orang Islam dulu buat. Maksudnya orang yang mengaku Islam. Yang mengaku Islam dulu mengutuk dan mencaci maki para sahabat Rasulullah. Berikutnya baru puak-puak ni, orientalis ni. Dan mereka pun tahu bahawasanya tak boleh kita mengutuk para sahabat Muhammad ni, tak boleh. Kalau kita caci maki sahabat Muhammad ni, tak ada orang Islam takkan terima. Mereka pun tahu. Sebab itu orientalis menimbulkan syubuhat kepada para sahabat. Dan mereka nak supaya orang Islam ada timbul keraguan kepada Quran dengan sunnah. Mereka mentohmah ataupun mereka mula menimbulkan syak wasangka orang Islam terhadap beberapa sahabat Nabi. Yang paling glamour sekali Abu Hurairah lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Hurairah antara tokoh yang menjadi hidangan yang lazat untuk mereka gunakan? Kerana Abu Hurairah adalah tokoh yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Abu Hurairah ni masuk Islam 7 Hijrah. 7 Hijrah baru masuk Islam. Abu Hurairah. Ulama khilaf tentang namanya banyak. Nama dia dan nama bapa dia ulama khilaf. Ada yang kata macam-macam lah nama. Yang masyhur adalah Abdul Rahman ibn Sakhar. Abdul Rahman, nama dia Abdul Rahman ibn Sakhar. Bapa dia. Itu pun diperselisihkan oleh ulama nama dia. Yang glamour Abu Hurairah lah nama dia. So dia masuk Islam tahun 7 Hijrah lewat. Waktu perang Khaybar. Bila dia masuk Islam lewat, maka inilah dia yang kita boleh timbulkan keraguan. Kata pokok orientalis. Maka dia tuduhlah. Macam mana orang yang masuk Islam lewat boleh meriwayatkan hadis yang begitu banyak sekali, sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali pun tak? Dia kata no. Maka orang-orang yang datang kemudian yang terpengaruh dengan orientalis, orang kafir ni, orang kafir yang mengaji Islam untuk tujuan menghancurkan Islam. Orientalis kan. Maka bila tengok hujah-hujah orientalis, betul juga. Betul juga. Takkan masuk tahun 7 Hijrah dia paling banyak riwayat hadis. Bila dia timbulkan apa orang kata keraguan kepada sahabat Rasulullah, bukan dia orang pertama yang menimbulkan keraguan. Kerana telah ada dalam sepanjang sejarah Islam yang mengkafirkan sahabat Nabi pun. Itu pokoknya Khawarij dengan Syiah tadi tu. Maka dia ambil saja apa yang telah ada ni pokok ahli bid'ah yang sesat dalam daripada ahli sunnah wal jamaah ni, maka digabung meruntuh ke Islam. Orang Islam yang tak mengaji hadis, maka terpengaruh dengan orang-orang yang seumpama ni. Maka bila dia terpengaruh dengan orang yang seumpama ini, maka orang Islam sendiri yang akan mengatakan sunnah ini tak boleh diiktimadkan. Maksudnya tak boleh digantung kepadanya. Kenapa? Kerana pada zaman Rasulullah mana ada tulis hadis? Kan? Betul lah apa yang dia cakap. Pada zaman Rasulullah kan ada hadis, Nabi larang menulis hadis kan? La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kau tulis daripadaku melainkan Al-Quran. Siapa yang tulis daripadaku selain Al-Quran falyamhu, hendaklah padam. Hadis sahih. Maka tak ada hadis yang direkodkan pada zaman Nabi. Maka hadis direkodkan kemudian. Maka betul lah. Macam mana kita nak boleh percaya hadis? Dia pun buatlah dia punya logik bodoh lah tu. Macam main telefon karat lah. Main telefon karat, orang pertama sampai yang orang ke-10 tu, orang pertama tu kita bagi toleh, orang 10 tu lain. 360 darjah maklumat yang kita bagi daripada orang pertama tu. Oh, tengok ni.
takkanlah daripada zaman Nabi hadis tu boleh sampai kat kita macam pada zaman Nabi. Tak boleh. Kita cukup berpada dengan Quran sahaja. Jadi grup ahli Quran tu anti hadis. So ini semua orientalis ataupun orang Islam sendiri yang terpengaruh dengan orientalis. Maka mereka ini bukan orang pertama yang menimbulkan syukuk ataupun syubuhat. Mereka ini telah pun ada contoh sebelumnya daripada ahli bid'ah yang telah merosakkan Islam. Dan senantiasalah Allah Subhanahu wa taala memelihara agama ini dengan para ulama hadis. Dengan para ulama yang membawa Al-Quran dengan sunnah min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilal jahilin. Itu kerja para ulama lah. So para ulama buat kerja ni daripada zaman sebelum sampailah zaman kita pada hari ini untuk mempertahankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atasnya itu adalah mempertahankan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang boleh menerima doktrin mengutuk para sahabat Nabi, maka orang ini bid'ah, mubtadi', ahli bid'ah ataupun zindiq, orang benci kepada Islam. Semua sahabat Nabi tak terkecuali. Termasuk siapa yang selalu orang kutuk? Muawiyah ibn Abi Sufyan. So Muawiyah sahabat Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan juga antara serangan kutukan oleh puak-puak Syiah terutamanya lah. Sebab dia tak suka keturunan tu. Dia tak suka keturunan tu. Maka engkau dengan keturunan-keturunan engkau tak suka kan. Tu puak-puak Syiah. Tapi orang Islam terpengaruh. Dia pun baca buku. Oh betul Muawiyah ni zalim. Kemudian tak ada ilmu, tak baca kitab para ulama kita. Maka dia pun terpengaruh apa yang jadi pada perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal dan perang Siffin menunjukkan para sahabat merebut kuasa. Para sahabat gila kuasa. Para sahabat macam-macam lah dia kata. Aisyah. Kalau dah puak-puak Syiah berani dah sebut tentang Ummahatul Mukminin, maka puak-puak orientalis, apa lagi? Dia guna benda-benda yang sama lah. Maka orang Islam juga yang datang kemudian, maka dia terpengaruh dengan benda-benda macam ni semua. Maka dia pun angkatlah, apa masalahnya? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka tokoh, kita pun tokoh. Maka dia kutuklah sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak maksum. Ya, memang sahabat Nabi tak maksum. Tapi sahabat Nabi yang tidak maksum itu ahli sunnah tawakuf. Ahli sunnah tidak celupa mulut bercakap tentang mereka, keburukan mereka. Kenapa? Kerana Quran puji dan Nabi puji. Sebab tu ahli sunnah stop takat tu. Apa yang berlaku di antara sahabat Nabi, peperangan di antara mereka, pertelingkahan yang berlaku di antara mereka, ahli sunnah tawakuf, diam. Senyap, tak cakap apa. Paling pun dia kata yang berada di pihak kebenaran adalah di pihak Ali. Adapun di pihak Aisyah, dia berijtihad. Dan dia layak berijtihad. Siapa dia? Aisyah, Ummahatul Mukminin. Ummul Mukminin, Faqihatun Nisa. Perempuan yang paling alim, paling faqih dalam dunia ni Aisyah lah. Kalau dia berijtihad, layaklah dia berijtihad, dan kita tak layak pun. Layaklah dia berijtihad. Dia sahabat Nabi, dan dia isteri Nabi, dia Ummul Mukminin. Dan dia perempuan yang paling faqih. Maka dia tu ulama. Aisyah tu ulama. Mujtahidah kan? Mujtahid. Maka dia boleh ijtihad. Maka ahli sunnah kata dia berijtihad. Apa yang berlaku di antara Muawiyah dan Ali, mereka berijtihad. Dan kita pun dah tak sedar, tak baca kitab para ulama kita. Kita menyangka bahawasanya yang terlibat dengan peperangan Jamal dan Siffin itu habis semua para sahabat terlibat. Tak. Berapa kerat sahaja yang terlibat. Yang lain semua duduk dalam rumah. Tawakuf. Sahabat Nabi pun tawakuf, kita pula celupa mulut. Sahabat Nabi yang hidup pada waktu itu pun tak berani nak mengambil pendirian sama ada nak menyokong Aisyah ke, nak menyokong Ali. Tak berani. Siapa Aisyah? Mereka tahu. Ummul Mukminin, mak kita. Siapa Ali?
Khalifah, menantu Rasulullah tak? Banyak lagi lah pujian-pujian Nabi kepada Ali tak? Maka siapa kita pula nak cakap sedangkan sahabat Nabi pun tawakuf, berhenti, tak tahu nak pilih mana, duduk dalam rumah. Sebab itu namanya fitnah. Jadi Muawiyah dengan Ali, ingat semua sahabat terlibat? Tak. Mereka duduk dalam rumah, tak berpihak pada mana-mana. Kerana itu fitnah yang mereka pun tak berani nak campur, mereka pun duduk dalam rumah. So yang duduk jadi perang tu siapa? Pokok pemberontak lah ni. Pokok pemberontak, hak yang lahir daripadanya Khawarij dan lahir daripadanya pokok Rafidah, Syiah. Falam nu'mar illa bil istighfari lahum faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum. Maka kita tak diperintahkan melainkan istighfar kepada mereka. Maksud istighfar itu hak tarahum tadilah. Minat tarahumi wal istighfari wad du'a. Haza bayanun minhu bima yajibu 'alal mu'min nahwa ashabi Rasulillah. Maka wajib atas kita ni terhadap para sahabat Nabi adalah tarahum, merahmati mereka, mendoakan rahmat untuk mereka, wal istighfari wad du'a ilahum, istighfar untuk mereka dan berdoa untuk mereka, wa yashabu dhalika salamatal qalbi lahum wa alla yakuna fi qalbil mu'min ghillun. Tak boleh dalam hati kita ada ghil, ada benci, ada hasad kepada para sahabat Nabi. Tak boleh. Wa alla yatasallala ila qalbihi syai'un min at-tanaqqusin aw al-izdira' aw nahwi dhalika mimma qad yushammu minhu wal iyazu billah al-musyaqqatu li sabili ahli sunnah. Dan kita berhenti, jangan mengurangkan, jangan cakap apa-apa pun. Wa min al-wajib aidan al-imsaku amma syajara baina ashabi Rasulillah, dan wajib juga atas kita berdiam diri ataupun menahan diri daripada memberikan apa yang berlaku pertelingkahan antara para sahabat Rasulullah ma'hifdhi sabiqatihim wa taqarrubi ila Allah jalla wa ala bi zikri manaqibihim, dengan kita menjaga mereka dan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut tentang manaqib mereka, menyebut tentang kelebihan mereka, wa nashriha fin nas, dan sampaikan kita sebarkan kebaikan mereka dan kelebihan mereka pada manusia. Itu wajib atas kita. Wajib atas kita. Antara maksud juga istighfar itu yang kita sebut radhiyallahu anhum. Maksudnya adakah semestinya ya Allah ampunilah para sahabat Nabi? Tak. Bila kita kata radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, maksudnya itu termasuk adalah tarahum wal istighfar. Kerana bila kita kata Allah ridha kepada mereka, takkah ridha Allah Ta'ala itu mengampunkan mereka? Maka mereka itu buat maksiat, mereka itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka buat maksiat, mereka punya taubat itu Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Kita tak. Mereka taubat, Allah sebut dalam Quran cerita mereka. Kita taubat, tak ada siapa tahu. Kita taubat, tak ada siapa pun mau tahu. Kita dengan Tuhan je, kita dengan Allah Ta'ala. Tapi para sahabat bertaubat, maka cerita mereka masuk dalam Quran. Dan mereka berbangga dengan yang ada tertulis dalam Quran tak? Aisyah pun berbangga dengan hadisul ifk, peristiwa fitnah yang berlaku atas dia. Bila Allah Ta'ala turun keampunan dan sebab Allah membersihkan Aisyah, oh paling seronok lah. Quran sebut tentang dia. Ada ummul mukminin yang lain, oh dia bangga. Orang lain pun tak disebut. So sahabat-sahabat Nabi 3 orang yang khulifu, yang mereka tak pergi dalam perang Tabuk. Walaupun telah pun diboikot, kan? Akhirnya taubat mereka terakam dalam Al-Quran. Nak apa lagi? Nak apa lagi? So kita sebut radhiyallahu anhum ajma'in. وقد ذكر الإمام المزني في رسالته السنة بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة وعدد بعض فضائلهم وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. Imam Al-Muzani dalam risalah sunnah pun menyebutkan benda yang sama. Imam Muzani dari kitab As-Sunnah. Imam Muzani juga tak tebal pun, nipis saja risalah dia. Menyebutkan ba'da an zakara, menyebutkan selepas daripada khulafa' rasyidin yang 4, wa addada ba'da fadailihim, dan menyebut tentang fadilat mereka,
wa anna tartibahum fil fadli ka tartibihim fil khilafah, dan dia buat punya tertib itu sebagaimana tertib dalam khilafah. Wa yuqalu bi fadlihim, dan qala wa yuqalu, dan disebut tentang kelebihan mereka. Wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim, dan sebut tentang kebaikan-kebaikan mereka. Wa numsiku anil khawdi fima syajara bainahum, dan jangan kita masuk mendalam menceritakan tentang perselisihan yang berlaku di antara mereka, yakni bainas sahabati umuman, iaitu di antara para sahabat Nabi secara umum. Fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ahli bumi yang paling bagus dan paling terpilih lepas nabinya. Kan ada riwayat hadis Allah Ta'ala melihat dalam jiwa-jiwa manusia, hamba-hambanya itu, maka didapati hati jantung yang paling bersih adalah Muhammad. Maka Muhammad dilantik Rasulullah. Kemudian dilihat lagi dalam jiwa ataupun jantung hati paling bersih, maka lepas dari itu adalah jiwa dan jantung para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bermakna mereka adalah golongan yang Allah pilih. Para sahabat golongan yang terpilih untuk jadi sahabat Nabi. Maka sedar diri kita tak terpilih jadi sahabat. Fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim irtadahumullahu li suhbati nabiyhi. Allah ridha mereka menjadi sahabat nabinya. Wa ja'alahum ansaran li dinihi. Allah jadikan sahabat itu sebagai pembantu kepada agama Allah. Fahum a'immatud din, mereka imam-imam agama. Wa a'lamul muslimin, kepala-kepala orang Islam. Farahmatullahi alaihim ajma'in, maka rahmat Allah atas mereka keseluruhannya. Al-Imam Ibn Taymiyah menyebutkan dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala. Kata Ibn Taymiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Aqidah Wasitiyah juga kitab yang penting, kitab akidah yang penting ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Di antara usul ahli sunnah wal jamaah itu adalah selamatnya hati jantung mereka dan lidah mereka daripada mengata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah sifatkan mereka itu dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan taat kepada Nabi, kata dia. Taat kepada Nabi dalam sabda Rasulullah, la tasubbu ashabi. Siapa kata cinta Rasulullah, dia pergi ngutuk sahabat Nabi, maksudnya dia ngutuk Nabi lah. Sebab Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kau kutuk sahabatku. Umum, semualah. La tasubbu ashabi, fawallazi nafsi Muhammadin biyadihi anna. Fawallazi nafsi biyadihi law anfaqa an ahadi yang tadilah. Wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnah wal ijma' min fadailihi wa maratibihim. So semua ulama ahli sunnah kita menulis dalam akidah-akidah mereka tentang perkara yang melibatkan hak-hak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Al-fai tadi tu, apa maksudnya? Maksudnya sesiapa yang mengutuk para sahabat Rasulullah, siapa yang mengutuk sahabat Nabi dan mengurang-urangkan hak mereka, maksudnya mereka ni tak ada habuan sikit pun dalam Islam. Maksudnya al-fai, dia kata apa tadi? Falaysa ala wa laysa lahu fil fai haqqun. Falaysa ala sunnati, mereka bukan atas sunnah. Wa laysa lahu fil fai haqqun, dan tidaklah bagi mereka itu ada fai sedikit pun. Boleh maksud dia tak ada fai, maksudnya puak-puak ni tak ada habuan dalam Islam. Tak ada habuan dalam Islam maksud dia apa? Kafir ya. Ada disebut Zaidiyah tu. Kita Ja'far As-Sadiq adalah cucu Nabi. Imam Syiah tu adalah cucu cicit Nabi. Dan mereka adalah imam ahli sunnah, bukan imam Syiah. Imam ahli sunnah.
Ja'far Sadiq, Musa Al-Kazim, semua tu adalah cucu cicit Nabi. Dan mereka adalah imam Ahlus Sunnah, bukan imam Syiah. Puak-puak Syiah, apa orang kata, syok sendiri. Dia kata itu imam dia, tapi dia pergi bantai. Dia pergi bunuh. Dia kata Husin lah, Hasan lah, Husin lah. Kalau tak Hasan, dia pun buat jahat dengan Hasan. Kalau tak yang buat jahat kepada Ali, siapa kalau tak puak-puak tu? Kalau tak jahat kepada hak yang berikutnya, hak yang membunuh para Ahlul Bait, puak-puak Syiah lah. Dalam Karbala, dalam peristiwa Karbala, hak yang pergi bantai hak grup tu adalah Syiah Kufah lah. Bukan Ahli Sunnah. Hak grup yang keluar dengan Husin, ada Ali Zainal Abidin lah anak dia. Itu semua adalah Ahlul Bait. So mereka keluar atas ijtihad lah, atas ijtihad Husin. Walaupun telah dinasihatkan oleh sahabat lain, jangan keluar. Jangan keluar. Sebab pok-pok ni khianat. Mereka minta engkau datang kat sana dan kononnya nak bai'ah engkau jadi khalifah. Percayalah, kau tak tahu apa yang mereka buat kepada Ali, apa yang mereka buat kepada Hasan, apa yang mereka buat kepada Husin. Tapi Husin dia kepada Hasan dengan Ali, Hasan, kemudian Husin diijtihad. Dia keluar juga. Tapi dalam perjalanan dia macam mula macam apa orang kata? Tak jadi. So dia berpindah laluannya itu, maka puak-puak ni dapat tahu. Bila puak-puak ni dapat tahu, pergi kejar lah. So bila pergi kejar, sampai dekat tempat namanya Karbala. Di situlah mereka pergi penggal Husin ni. Lepas mereka penggal puak-puak Ahlul Bait ni, maka mereka meratap. Mereka meratap. Mereka pergi penggal kepala cucu Nabi. Mereka pergi bunuh apa yang jadi kepada Ahlul Bait. Kemudian mereka meratap kematian. Ditulis dalam kitab-kitab Syiah sendiri dah. Mereka didoakan lagi oleh Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala burukkan mereka. Kamu duk panggil aku punya bapa, kau panggil bapa aku konon-kononnya nak bagi bai'ah, tapi akhirnya korang yang bunuh dia, korang yang khianat kepada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan azab kepada engkau. Mudah-mudahan engkau ni sebelum kau mati, kau akan memukul-mukul badan kau dengan hak senjata-senjata. Maka hak mereka pun tu, hak dia berbuat tu. Doa daripada Ali Zainal Abidin dan Ahlul Bait. Itu ditulis dalam kitab-kitab hak puak Syiah tu. Dan ditulis dalam kitab Ahli Sunnah juga. Tapi mereka tak ceritalah benda ni. Dia pun buat cerita baru. Kalau hadis palsu pun hadis palsu pun gitu buat. Takkan pun tak boleh buat cerita sirah. Maka dia buatlah cerita hak yang pergi bunuh hak Husin ni Zaid bin Muawiyah. Dah tak suka Muawiyah dengan keturunannya, Zaid pun kena sekali ya. Maka yang membunuhnya adalah tentera Zaid. Sedangkan lepas jadi peristiwa itu, siapa yang bawa ke istana Zaid kalau tak dengan perintah Zaid? Kemudian Zaid perintahkan untuk mereka ni dihantar pulang dengan kawalan. Maka dituduh lagi Zaid tu otak tak betul, main dengan monyet, minum todi. Dia pun buat cerita. Sorry, Yazid. Yazid. Dia pun cerita buruk lah. Maka dia kata tu tengok buka YouTube tu, type cerita tentang Yazid. Adalah cerita dia buatlah cerita lakonan, kemudian sebelahnya ada monyet. So Yazid suka main dengan monyet, dia tak ada kerja. Macam Abu Hurairah lah. Maka dia kutuk Abu Hurairah ni IQ dia lembab. Dia suka buat lawak, merepek-repek macam tu lah. Dia kata Abu Hurairah macam tu lah. Abu Hurairah antara orang yang suka berlawak. Dia suka bergurau. Maka puak-puak ni kata, tengok IQ rendah. So sama, modus operandi sama. Maka itu yang berlaku kat puak-puak ni, puak-puak Syiah. Maka sebab tu kita, orang yang paling mencintai Ahlul Bait adalah Ahli Sunnah. Orang yang paling mencintai Ahlul Bait adalah Ahli Sunnah. Orang yang paling membenci Ahlul Bait di puak-puak Syiah. Tapi oleh kerana mereka tu dah kena gila tu, mereka bunuh, kemudian mereka menangis. Dia cinta kat seorang tu,
Dah cinta sampai menggila, dia pergi bunuh jantan dia, dia pergi bunuh boyfriend dia, dia menangis. Gila. Macam-macam lah cerita dia buat, dan kita tahu itu pokok yang paling teruk sekali, al-bid'ah yang paling teruk sekali Syiah, sebagaimana yang disebut oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Yang jadi pelik adalah orang Islam yang nak buat takarrub, yang nak buat mendekatkan di antara mazhab Rafidah, mazhab ahli Syiah dengan ahli sunnah itu tak akan berjaya dan tak pernah berjaya. Macam disebut tadi, yang paling dekat dengan ahli sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Okey, kenapa dia dekat dengan ahli sunnah? Sebab dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Dia tak kafirkan sahabat Nabi. Dia hanya ada kecenderungan mendahulukan Ali daripada Uthman. So itu tak ada masalah. Maka di sisi ahli sunnah, maka puak-puak yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar ni teruklah. Tapi kalau hanya ada rasa macam kecenderungan nak pilih Ali daripada ataupun mendahulukan Ali daripada Uthman dengan tidak mencaci maki dan mengkafirkan sahabat Nabi, so apa masalahnya? Itu pilihan dia. Itu okey. So Syiah Zaidiyah dia tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan dia tidak mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain, tetapi dia ada kecenderungan mendahulukan Ali atas Uthman. Adapun ahli sunnah ikut turutan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jika ada ahli sunnah yang ada kecenderungan nak mendahulukan Ali atas Uthman, itu tidak menjadi masalah. Itu pun tidak menjadi masalah. Tinggal lagi secara umum kita ahli sunnah, lepas Abu Bakar, Umar, berikutnya Uthman dan berikutnya Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang adalah Al-Quran kalamullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.